Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Dr. Johari Jalinas, pensyarah kanan di Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Bahasa Malaysia dalam sesi pembincangan iaitu mengenal serangga bersama Dr. Johari Jalinas. Topik kali ini saya ingin membincangkan kumpulan-kumpulan racun serangga. Okey, bagi kumpulan serangga perosak berdasarkan kepada dua uh, dua dua kumpulan iaitu spektrum sempit iaitu narrow spectrum dan keduanya adalah racun perosak yang boleh um, memberi kematian yang lebih luas iaitu kita panggil spektrum luas ataupun broad spectrum. So bagi narrow spectrum ni, organisma yang disasarkan tidak bahaya pada yang tidak disasarkan. Ia hanya fokus kepada serangga perosak dan tidak memberi kesan kepada beneficial insects, beneficial plants, beneficial microbes. Manakala bagi spektrum luas ni kebanyakannya mampu membunuh pelbagai jenis serangga perosak dan juga organisma bukan perosak. Dan kebanyakan kumpulan serangga perosak adalah tergolong dalam spektrum luas iaitu broad spectrum. Manakala narrow spectrum ni lebih kepada kawalan biologi. Okey. Bagi generasi racun perosak kita boleh kategorikan dalam 3 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Generasi pertama adalah daripada sebatan bukan organik seperti lead, mercury, arsenik. Mana mineral ini digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk membunuh dan mengawal serangga, contohnya seperti kutu. Kemudian bagi generasi pertama, ia juga daripada ekstrak botani, daripada pokok-pokok, contohnya ekstrak daripada pokok tembakau iaitu nikotin dan bunga kekwah iaitu pyrethrum dan jenis pohon yang boleh menghasilkan ekstrak rotenone. Okey. Bagi generasi kedua pula adalah kebanyakan bahan kimia racun serangga ialah terdiri pada generasi kedua racun perosak iaitu daripada organochlorine, mana ini adalah first type yang terhasil pada generasi kedua yang mula diperkenalkan sebelum dan selepas era Perang Dunia yang kedua. And organophosphate dan seterusnya perkembangan generasi kedua ke arah kemikal yang lebih mesra pada alam, contohnya carbamide dan juga synthetic pyrethroid. Kemudian generasi ketiga pula adalah insektisida yang lebih mesra kepada alam dan lebih spesifik. Kita panggil dia lebih narrow spectrum. Contohnya insect pheromone, insect growth regulators, chitin synthesis inhibitors, juvenile hormone and biological control Bacillus thuringiensis. Jadi kebanyakan narrow spectrum berada di generasi yang ketiga, manakala broad spectrum kebanyakan pada generasi yang kedua. Okey, bagi generasi yang pertama, yang seperti yang saya maklum tadi adalah seperti mercury, lead dan arsenik. Generasi yang pertama daripada ekstrak botani, contohnya nikotin berasal daripada tobacco plant. Manakala pyrethrin berasal daripada ekstrak bunga kekwah, contohnya seperti spesies Chrysanthemum cinearifolium dan ekstrak botani compound rotenone daripada tumbuhan Jicamy vine plant. Okey, manakala generasi kedua iaitu racun yang pertama kali diperkenalkan adalah racun organochlorine dari kumpulan DDT. Kemudian
racun kimia ini berkembang dengan penghasilan endosulfan, atrazine, ziklozolin, TBT, dan sifatnya adalah bagi racun ini dia mempunyai kumpulan klorin, dan dia punya jangka hayat dia sangat lama di dalam persedaran. Ia sukar nak dihidrolisiskan, dan juga ia boleh berada dalam rantaian makanan dalam tempoh yang agak lama. So, sebagai contoh, DDT ni memang telah sedia maklum bahawa adalah bahan kimia yang sangat bahaya yang juga menjejaskan kepada alam sekitar dan juga kepada kesihatan manusia. Dan DDT ini pada kali ini kebanyakan negara maju telah melarang penggunaan DDT, dan ia digunakan mungkin di negara-negara yang tidak membangun, di mana mungkin kegunaannya adalah secara illegal. Okey. Dan antara yang popular organoklorin ini adalah endosulfan, dan suka saya maklumkan bahawa penggunaan bahan kimia organoklorin adalah satu penggunaan racun kimia yang sangat bahaya. Okey, kemudian generasi kedua yang lebih baik dari segi kepada persedaran dan alam sekitar, kerana jangka hayat dia lebih pendek berbanding organoklorin. Contohnya malathion. Malathion digunakan dalam kebanyakan racun serangga, membunuh nyamuk, lalat dan sebagainya. Dan contohnya lagi satu parathion, chloropyrrole and diazonin. Ini adalah jenis organofosfat bagi generasi kedua. Ia berkembang selepas didapati bahawa organoklorin ini memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Dan bagaimanapun racun organofosfat juga memang generasi kedua ini memberi impak juga kepada kesihatan manusia dan juga mempunyai toksisiti juga pada mammal, tapi mungkin kesannya tidaklah seteruk seperti mana organoklorin. Dan generasi kedua yang lebih friendly to environment, mungkin ia sebagai ganti kepada organoklorin, iaitu racun karbamat, kerana tindak balas dia hampir sama dengan racun organoklorin. So adalah seperti carbofuran, propoxyl, carbaryl. So kemudian generasi kedua adalah hasil daripada sintetik ekstrak bahan kimia daripada generasi pertama, iaitu contohnya daripada bunga kekwa, iaitu petrin. So dalam ini telah disintetikkan menjadi chemical analog yang mempunyai sifat yang hampir sama, tapi dia adalah chemical synthetic. Ini lebih baik, lebih mesra pada alam sekitar kerana ia dia punya tahap keracunan kepada mammal dan manusia amat rendah sikit, iaitu contohnya cypermethrin, permethrin. Kemudian generasi ketiga yang sekarang tengah digunakan dalam banyak kawalan serangga perosak, iaitu dengan menggunakan kaedah feromon serangga, iaitu menggunakan feromon untuk menarik serangga, dan selalunya kebanyakan feromon ni akan disediakan juga chemical insecticide yang boleh digunakan untuk membunuh serangga tersebut, ataupun adalah kaedah macam mana untuk nak menangkap serangga tersebut. Dan pheromone trap ini bukanlah racun serangga, tapi ia berkeupayaan untuk menarik serangga ke satu perangkap tu, dan serangga itu terperangkap dalam perangkap tersebut. Okey, kemudian generasi ketiga yang sekarang ni semakin popular, dan kita lihat market value juga meningkat dari tahun 2017, mana di US lebih kurang 830.93 million dia punya market, dan dijangkakan market dia pada tahun 2023 adalah 1140.52 million dia punya nilai market untuk Global Insect Growth Regulator market ni. Racun serangga ini adalah mengganggu pertumbuhan serangga perosak. Kemudian generasi ketiga
Yang lain yang lebih baik adalah yang juga mula yang boleh didapati di pasaran adalah contohnya diflubenzuron, iaitu di mana ia adalah chitin synthesis inhibitor. Ia menghalang proses sintesis chitin. Chitin yang kita tahu bahawa exoskeleton of the insect dibuat daripada chitin. Jadi ia mengganggu proses ini. Dan ia akan menyebabkan serangga itu lebih mudah mati, menjadi lemah. Okey, kemudian generasi ketiga adalah juvenile hormone, iaitu menggunakan hormon untuk mengganggu pertumbuhan serangga tersebut, supaya serangga tersebut kekal dalam keadaan dia dalam keadaan larva ataupun dalam keadaan yang tidak boleh melengkapkan life cycle-nya. Contohnya juvenile hormone yang ada di pasaran adalah contohnya GHA, hydropin, prepoxifen. So ini adalah juvenile hormone yang dahulunya adalah kajian yang telah dikembangkan menjadi satu produk bagi mengawal serangga perosak di lapangan. Okey, kemudian adalah balik ke kontrol, iaitu contohnya bagi generasi ketiga juga adalah jenis Bacillus thuringiensis toxin, daripada toksin yang dihasilkan oleh BT untuk membunuh serangga perosak. Okey, berikut adalah rujukan yang boleh kita mencari maklumat lebih lanjut mengenai apa itu juvenile hormone yang boleh potensi untuk mengawal serangga perosak, dan juga jenis generasi yang kedua seperti organochlorine, organofosfat, carbamate, synthetic pyrethroid insecticide, dan juga dalam rujukan ni kalau kita dapati ada saudara-saudari boleh juga mendapatkan maklumat lanjut mengenai first generation of the insecticide, dan juga kawalan-kawalan lain generasi ketiga, contohnya penggunaan IGR, penggunaan juvenile hormone, insect pheromone. So ini adalah rujukan yang saya rasa boleh kita cari di internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.